أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula daripada diri yang satu, yakni Adam AS, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, isterinya Hawa AS, dan yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya. Dan peliharalah hubungan silaturrahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati mengawas kamu. Ayat yang kita baca ini permulaan Suratul Nisa. Suratul Nisa termasuk dalam surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah ketika sudah ada negara dan kerajaan, adanya masyarakat. Maka surah Madaniyah yang diturunkan Madinah ini banyak di dalamnya hukum-hukum syariat yang menyusun masalah dalam negara, dalam masyarakat, dan masalah luar negara, hubungan dengan kaum yang lain dan hubungan dengan negara lain. Ini perkara yang penting bila ada negara dan ada masyarakat. Surah ini dinamakan Suratul Nisa, perempuan, kerana di dalamnya banyak menyatakan perkara yang berkait dengan perempuan, dengan wanita, satu makhluk yang penting dalam kejadian manusia yang dipandang lemah di zaman jahiliah. Islam memuliakan wanita, memuliakan orang perempuan. Orang jahiliah menganggap perempuan ni macam harta, tak penting, kadang-kadang tak berguna. Bila dapat anak perempuan dibunuh hidup-hidup, kerana tak ada guna untuk bekerja, tak ada guna untuk berperang. Boleh anak perempuan rasa malu, dibunuhnya. Ini perangai jahiliah. Ada bangsa dalam dunia jadikan perempuan barang pertaruhan bila kalah judi. Kalah judi bertaruh dengan anak, taruh dengan perempuan, dengan isteri. Ini diharamkan oleh Islam, kerana perempuan sebahagian daripada kejadian manusia. Manusia tak lengkap kalau tak ada lelaki dan perempuan dua-dua sekali. Surah ini menerangkan hukum berkait dengan kedudukan perempuan, kedudukan rumah tangga, keluarga, negara dan masyarakat. Bila ada masyarakat, ada negara yang memerintah. Negara memerintah, maka di dalamnya penuh dengan hukum hakam yang berkait dengan urusan itu. Di antaranya yang berkait nafkah, memelihara anak yatim, hak-hak perempuan, harta pesaka, banyak dalam Suratul Nisa, di mana perempuan ada bahagian pesaka yang ditetapkan oleh Allah dengan peranan dan tugas mereka yang menasabah urusan mereka. Dinyatakan tentang hubungan keluarga yang diharamkan berkahwin dalam satu keluarga, sama ada dengan sebab keturunan, ibu bapa, anak, cucu, cicit, daripada atas sampai ke bawah. Termasuklah susuan, adik-beradik susuan, dia anggap keluarga diharamkan berkahwin, diterangkan. Termasuk musaharah, menantu dan mertua, anak tiri dan sebagainya, dia anggap sebagai satu keluarga. Cuma orang Melayu je anggap bila anak tiri mak tiri ni
asing. Ini perangai Melayu jahiliah. Islam menganggap satu keluarga, sehingga diharamkan berkahwin antara ibu tiri, anak tiri, ayah tiri dengan anak tiri dan sebagainya. Menandakan hubungan keluarga dengan sebab perkahwinan, hubungan silaturahim. Islam memberi penekanan dalam hubungan silaturahim di kalangan manusia. Dan ditekankan juga dalam surah ini tentang kewajipan adil terhadap semua manusia. Semua manusia adalah daripada Adam dan Hawa laksana satu keluarga. Maka hendaklah adil kepada seluruh manusia. Bukan sahaja orang Islam, termasuk orang bukan Islam. Walaupun berbeza agama, hubungan silaturahim hendaklah dipelihara dengan sebaik-baiknya. Surah ini ditutup dengan menyatakan kesesatan orang-orang Kristian yang menjadikan Isa anak Tuhan, Maryam itu isteri Tuhan. Ini adalah syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, bercanggah dengan ajaran para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala mulakan surah An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai Tuhan kamu, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Bertakwa dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Segala perintah Allah Ta'ala mesti diikut. Segala larangan hendaklah ditinggal. Kerana Tuhan alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu. Kalau Tuhan tak jadikan kamu, tak ada kamu. Tuhan jadikan diri kamu sebagai seorang manusia. Ada akal, ada anggota, ada macam-macam. Ada rezeki. Khalaqakum min nafsin wahidah, menjadikan kamu dari diri yang satu, Adam alaihi salam. Bermula dengan Adam alaihi salam, dijadikan daripada tanah yang diuli, dibuat lembaga, dimasukkan roh, dihidupkan, diadakan pada jasadnya anggota-anggota yang boleh bergerak. Ada nyawa, ada akal, ada ruh macam malaikat, ada jasad macam binatang, ada nafsu macam binatang, ada akal membezakan manusia dengan binatang, membolehkan manusia menjalankan urusan di atas muka bumi. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah jadikan daripada Adam itu akan pasangannya. Kemudian Allah Ta'ala jadikan Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam AS. Mula-mula Nabi Adam seorang daripada tanah. Tuhan jadikan Hawa daripadanya, daripada Nabi Adam. Daripada lelaki. Allah Ta'ala Maha berkuasa mengadakan manusia daripada ibu dan bapa yang melahirkannya. Menjadikan Adam tak ada ibu, tak ada bapa. Menjadikan Hawa tak ada ibunya daripada Adam AS. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunjuk jadikan Isa AS daripada ibu, tak ada bapa. Dengan kun fayakun, bukan dengan berkahwin, bukan dengan bersetubuh. Malaikat Jibril tidak lelaki, tak perempuan nak setubuh. Macam mana? Dengan kun fayakun, jadi dan jadilah Nabi Isa AS. Untuk menyatakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan pasangannya Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan disebarkan daripada Adam dan Hawa itu lelaki-lelaki yang ramai dan perempuan-perempuan yang ramai. Dibiarkan ada lelaki, ada perempuan, ada pasangan, kemudian jadi ramai membiak di seluruh dunia, menjadikan berbagai-bagai bangsa, suku, kaum dan warna kulit tersebar di seluruh pelosok dunia. Ini kekuasaan Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu menyebut akan Allah itu, memuliakan Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala, takut kepadanya. Wal arham, dan jagalah hubungan silaturahim di kalangan kamu. Hubungan keluarga sama-sama kamu kena jaga.
walaupun antara yang berbeza agama. Diwajibkan anak menghormati ibu bapa dia walaupun ibu bapa bukan Islam. Kena tolong, kena bantu kalau dia susah. Kecuali ibu bapa suruh kita sembah berhala, buat haram, itu tak boleh ikut. Buat baik, tetap kena buat baik terhadap ibu bapa. Sebagai hubungan kemanusiaan, ini kena ada, ini diajar oleh Islam. Kecuali dia suruh kita lawan Islam, tak boleh ikut. Allah Ta'ala lebih mulia daripada segala-galanya, lebih tinggi daripada segala-galanya. Tetapi menghormati keluarga di atas nama manusia, silaturahim, ini mestilah dijalinkan. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW berpesan kepada sahabatnya, bila kamu pergi ke Mesir, aku harap kamu buat baik ke orang Mesir. Kerana orang Mesir ni ada hubungan silaturahim dengan aku. Kerana Sarah, isteri Nabi Ibrahim alaihi salam, ibu pada Ismail adalah orang Mesir. Padahal jarak antara Nabi dengan Nabi Ismail berapa ribu tahun. Berapa ribu tahun, jaraknya jauh. Nabi anggap hubungan keluarga dengan orang Mesir. Walaupun ribu tahun silaturahim. Pesan ke sahabat dia, boleh pergi ke Mesir, jaga baik orang Mesir. Dan Nabi berkahwin dengan Mariatul Qibtiyah, seorang hamba perempuan Raja Mesir, Al-Muqawqis, hadiah pada Nabi. Lalu Nabi jadikan isteri dia, boleh anak Ibrahim. Padahalnya nak kata berapa ratus ribu pupu dengan orang Mesir. Nabi ke lagi. Kita orang Melayu ni sekadar 2-3 pupu je. Tapi orang Arab siapa ratus pupu ke lagi. Kalau kacau kabilah dia, orang Arab ni dia sanggup berperang. Walaupun kabilah dia duduk di Iraq, duduk di mana, Bani ini, ini dia anggap zuriat dia. Ini orang Arab, kuat dia punya ta'asub hubungan keluarga. Kita orang Melayu sekadar 2-3 pupu je. Lah ni sepupu pun tak cara dah. Pupu tak cara dah. Ni Tuhan kata hubungan silaturahim hendaklah dijalin. Orang tua-tua tak mandu dulu pergi cari waris. 3 pupu, berapa pupu cari. Kapur ni. Sekarang amalan ni tak ada. Sudah hilang silaturahim, sudah hilang di kalangan kita. Kadang-kadang ibu-ibu harta tak kenal sepupu dah. Jangan sepupu adik-beradik pun tak kenal. Kerana balok harta. Ini Nabi suruh jaga silaturahim. Dengan sebab itu, bila sahabat-sahabat Nabi masuk ke Mesir, Amr bin As radhiyallahu an, penglima tentera Islam, memimpin tentera Islam masuk ke Mesir, Amr bin As jaga hubungan ini, melayan rakyat Mesir dengan sebaik-baiknya. Rakyat Mesir ni ialah keturunan Qibti, Kristian Ortodok Koptik. Bila Amr bin As layan dengan baik, bukan saja membebaskan Mesir daripada kezaliman Rom, Bizantin. Setelah dibebaskan, rakyat Mesir masih agama Kristian. Dilayan dengan baik kerana Nabi pesan. Layan dengan baik. Dia layan dengan baik, menyebabkan orang Mesir masuk Islam. Jadi Arab, sebagian besar orang Mesir itu masuk Islam, dianggap dia Arab, tak anggap dia Mesir dah. Cakap Arab. Macam orang Sudan, begitu juga. Cakap Arab. Orang Afrika. Anggap dia orang Arab. Siapa begitu? Arab, Islam, sama. Macam kita masuk Islam, masuk Melayu. Kalau keluar pada Islam, keluar pada Melayu. Siapa begitu? Ini hubungan silaturahim. Benda yang bercanggah dengan Islam mesti dibuang. Mesti dibuang. As-Suyuti menyebut, bila Amr bin As pergi ke Mesir, ada satu amalan di negeri Mesir, iaitulah memilih ratu cantik. Pilih anak dara yang cantik, sembelih. Untuk dia sembelih, hadiah pada Sungai Nil.
kerana kepercayaan dia, kalau tak buat begitu, sungai ni akan surut, akan jadi kemarau. Amal bi'ah melarang, ini diharamkan oleh Islam. Tak boleh buat tanda-tanda ratu sembelih ni, tak boleh. Dibuang. Dilarang walaupun ada satu rahim. Benda yang haram dilarang. Tiba-tiba Tuhan nak tunjuk, sungai ni jadi kemarau. Amal bi'ah pun naik rusing. Lalu amal bi'ah tulis surat ke Sayyidina Umar. Dia larang orang jangan sembelih ratu, tapuk dah sungai, tiba-tiba jadi kemarau. Sayyidina Umar tulis surat, Bismillahirrahmanirrahim, min Umar bin Khattab Abdullah ila Nil Misr. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang, daripada Umar bin Khattab, hamba Allah, kepada sungai Nil. Wahai sungai Nil, kalau mubah dengan kehendak kamu sendiri, kemarau kehendak kamu sendiri, silakan. Kalau kamu adalah hamba Allah, ikut perintah Allah, sila naikkan, pasangkan. Saya nak masuk capuk surat dalam sungai. Lalu dicampuk surat dalam sungai, sungainya jadi pasang. Ini karamah Sayyidina Umar. Maka amalan korban dihapuskan bersih. Jadi amalan-amalan jahiliah dihapuskan. Walaupun keluarga Mekah siapa sendiri wajib balik pada Islam. Ini kita kena sedar. Yang pentingnya hubungan silaturahim, hubungan keluarga, khususnya di alam Melayu ni kita kenali dengan Nusantara. Nusantara ni ialah rumpun orang Melayu, sama ada dia Melayu, dia Aceh, dia Bugis, dia Jawa, dia Banjar, dia apa sama, dia Boyan, dia apa, inilah rumpun Melayu. Filipina, Campa, ini rumpun Melayu. Rumpun Melayu dan guna bahasa Melayu. Rumpun Melayu. Apa lagi masuk Islam pula. Penjajah telah memecahkan kita, memisahkan kita. Dia bagi sama-sama dia, Indonesia, Belanda ambil, Malaysia, British ambil, Campa, Perancis ambil, Filipina, Sepanyol ambil. Kita jadi berpisah antara kaum, rumpun, satu rumpun dan satu agama. Sampai hari ini, kitab agama tulisan Jawi masih dipakai di seluruh alam Melayu ini. Menandakan bagaimana kesatuan umat berasal pada kaum dan Islam telah menyatukan. Apalagi hubungan silaturahim, hubungan keluarga yang sangat erat, sangat rapat. Bahkan hubungan silaturahim antara alam Melayu dengan Yaman. Banyak pendakwah-pendakwah daripada Yaman, Hadramaut, daripada India, Gujarat, datang ke tanah Melayu, berdakwah, masuk Islam, bercampur dengan orang kita, berkahwin, jadi hubungan keluarga antara masyarakat Islam, antara alam Melayu dengan India, termasuk dengan Yaman Selatan. Ini berlaku hubungan begitu. Ini hubungan silaturahim di atas satu umat yang kita kena sedar. Dan Islam juga mengajar silaturahim kalangan manusia. Kerana Nabi kita diutuskan untuk seluruh manusia. Kena ajak orang masuk Islam. Kalau tak mau masuk Islam, tunjuk adik Islam pada semua. Sama ada dia nak masuk Islam, dia tak mau masuk Islam, tapi dilayan dengan adik. Ini diajar dia Islam. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu adalah sentiasa memerhati, melihat apa yang kamu kerjakan. Kalau baik dapat pahala, kalau tak baik dapat dosa. Akan dihisab Allah Ta'ala pada hari kiamat. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه شيء نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang telah baligh itu akan harta mereka. Dan janganlah kamu tukar gantikan yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka dengan menghimpunkannya kepada harta kamu. Kerana sesungguhnya yang demikian itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja, atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Dan berikanlah perempuan itu mas kawin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kawinnya, maka makalah gunakanlah pemberian halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Ayat yang pertama, ayat yang kita baca ini, menyatakan kewajipan masyarakat yang besar dalam Islam, iaitulah menjaga anak yatim, memelihara anak-anak yatim. Anak-anak yatim ialah anak-anak yang belum baligh, yang mati ayahnya. Ini anak yatim. Yang belum baligh, hak tua dah, bukan anak yatim lagi. Hak tua dah, bukan anak yatim. Anak yatim ni ialah yang belum baligh, ayah dia mati. Yang mak mati tak yatim, yang ayah dia mati, kerana ayah tanggungjawab untuk memberi nafkah. Tunaikan harta anak-anak yatim itu, jaga harta anak yatim baik-baik, serahkan kepada anak yatim bila dia baligh, bila dia berakal, dengan sebaik-baiknya. Wala tatabaddalul khabitha bit tayyib, jangan kamu tukar yang keji dengan yang baik. Kamu tinggalkan harta kamu yang halal, kamu makan harta anak yatim yang haram pada kamu. Yang keji, harta yang haram. Di antara yang haram itu ialah memakan harta anak yatim, termasuk dalam dosa besar yang dibilangkan oleh Quran, yang dibilangkan oleh hadis Nabi SAW. Syirik, makan harta anak yatim, 10 perkara. Termasuk di dalamnya memakan harta anak yatim. Menunjukkan bahawa makan harta anak yatim ini dosa besar, bukan dosa kecil. Dan jaga anak yatim pahalanya sangat besar. Sehingga Nabi sebut, anak wa kafilul yatim kahataini, aku dengan orang jaga anak yatim macam ni, dekat antara 2 jari ni, kata Nabi, pada hari kiamat. Besar pahalanya, tetapi cabarannya sangat besar. Mesti jaga harta dengan amanah, dengan baik. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, jangan kamu makan harta-harta mereka, harta anak yatim itu, dengan kamu tinggalkan harta kamu. Padahal kamu ada harta, kononnya nak untung, ambil peluang bahang harta anak yatim. Tak boleh. Innahu kana huban kabira,
Sesungguhnya ia adalah dosa yang sangat besar. Tuhan sebut dosa yang sangat besar. Api neraka dalam perut. Api neraka jadi darah daging. Dosa yang sangat besar. Makan harta anak yatim. Huban kabira. Dosa yang sangat besar. Nabi tafsirkan huban dengan makna dosa besar. Pernah ada satu hadis yang lain menerangkan makna yang sama. Bila Abu Ayyub Al-Ansari kelahi dengan bini dia Ummu Ayyub, Abu Ayyub nak cerai bini dia. Lalu Nabi kata, "Ya Abu Ayyub, inna talaqa Ummi Ayyub kana huba." Wahai Abu Ayyub, mencerai Ummu Ayyub ni dosa. Dosa. Kerana nak marah cerai. Dia seorang perempuan yang baik, yang soleh, yang sambut Nabi masa hijrah, yang berjuang. Tiba-tiba mu nak cerai dia. Nabi kata, "Inna talaqa Ummi Ayyub kana huba." Cerai Ummu Ayyub ni dosa besar. Begitu juga Abu Talhah nak cerai isteri dia Ummu Sulaim, seorang isteri yang baik. Nabi kata kepada Abu Talhah, "Inna talaqa Ummu Sulaim lahub." Mencerai Ummu Sulaim ni dosa, Nabi kata. Padahal cerai ni mengikut syaraknya halal. Benda yang Tuhan mereka yang halal. Tetapi dalam keadaan yang tertentu Tuhan larang. Nabi larang Abu Ayyub Ansari cerai bini dia. Nabi larang Abu Talha cerai Ummu Sulaim isteri dia. Kerana perempuan yang baik, tak ada apa-apa, sila nak cerai. Dia baik, jangan mudah-mudah begitu saja. Ini untuk menghuraikan perkataan hub dengan makna dosa. Di mana makan harta anak yatim adalah dosa yang sangat berat. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Dan jika kamu takut bahawa kamu tidak berlaku adil terhadap anak yatim, ini terdapat kalangan mereka yang nak ambil peluang. Bila anak yatim tu lawa, anak yatim tu harta banyak, ambil buat bini. Tujuannya nak gomoh harta, nak ambil harta anak yatim. Mata-mata anak yatim perempuan tu cantik. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika kamu takut bahawa kamu tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim itu, maka harta anak yatim, ambil peluang mana anak yatim, kahwin dengan dia, nak ambil harta ni dosa besar. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Kahwinlah kamu mana-mana yang kamu suka daripada perempuan. Kahwin dengan perempuan lain, Tuhan kata. Masna, 2 orang. Wasulasa, 3 orang. Waruba, 4 orang. Kahwin dengan perempuan lain. Jangan ambil peluang kahwin dengan anak yatim. Boleh kahwin 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Sekadar 4 saja yang diizinkan oleh syarak, kecuali Nabi SAW. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika sekiranya kamu takut tidak berlaku adil, maka kahwin 1 orang saja. Boleh kahwin ramai, tapi mesti adil. Kalau kamu tak adil dalam nafkahnya, dalam urusannya, kahwin 1 orang saja kalau tak adil. Aw ma malakat aymanukum, ataupun kamu boleh memiliki hamba-hamba perempuan. Allah izinkan memiliki hamba-hamba perempuan. Zalika adna alla ta'ulu. Demikian itu lebih hampir kamu tidak berlaku zalim. Kahwin dengan perempuan 1, 2, 3, 4. Tapi kena adil. Kalau tak adil, 1 orang saja. Ataupun kamu memiliki hamba-hamba perempuan, tak apa, tidak ikut bahagian pun, diizin oleh syarak. Ini zaman ada hamba zaman dulu, kan dia dah tak ada hamba. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Dan tunaikan pada perempuan itu akan mas kahwinnya yang diwajibkan. Tunaikan, beri mas kahwin pada perempuan yang diwajibkan. Jangan ambil mas kahwin yang kita beri pada perempuan. Lepas beri belanja mas kahwin pada dia, gomoh ambil kita pula. Itu tidak boleh. Itu sudah jadi milik pada perempuan. Tak boleh ambil lagi.
Itu milik pada isteri. Mahar mah kahwin itu. Jangan lepas beri, gomoh kita pula. Tipu ambil kita pula. Ini tak boleh. Salah. Itu hak perempuan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Jika sekiranya perempuan itu beri pada kamu dengan rasa hati yang ikhlas, rasa hati yang baik, maka kamu boleh ambil, makanlah, tak jadi salah. Dengan tenang. Orang puan beri ke suami dia, tak jadi salah. Tak apa, boleh ambil. Tak jadi salah. Tuhan kata, ambil. Apa yang berikan kepada kamu, dengan kamu rasa yang baik, rasa hubungan yang baik antara kamu dengan isteri kamu, makan dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang tenang, dengan seimbang. Itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فارفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Maksudnya, dan janganlah kamu berikan, serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya akan harta mereka yang ada dalam jagaan kamu, harta yang Allah telah menjadikan untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan hartanya yang kamu perniagakan, dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sebelum balik, sehingga mereka cukup umur dewasa. Kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka telah cerdik dan berkebolehan menjaga hartanya, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak-anak yatim itu secara yang melampaui batas dan secara terburu-buru merebut peluang sebelum mereka dewasa. Dan sesiapa di antara penjaga harta anak-anak yatim itu yang kaya, maka hendaklah ia menahan diri dari memakannya. Dan sesiapa yang miskin, maka bolehlah ia memakannya dengan cara yang sepatutnya. Kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka hartanya, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi yang menyaksikan penerimaan mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas akan segala yang kamu lakukan. Ayat-ayat ini masih lagi menceritakan tentang besarnya kewajipan menjaga harta anak yatim dan memelihara anak yatim. Kalau jaga anak yatim, dapat pahala besar. Sehingga Nabi sebut dalam hadis, orang yang jaga anak yatim sama dengan aku pada hari kiamat, macam dekat antara jari telunjuk dan jari tengah. Tetapi kalau berlaku jahat terhadap anak yatim, dosanya sangat besar. Harta yang dimakan jadi api neraka dalam tubuh. Allah Ta'ala berpesan, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Jangan kamu bolehkan harta anak yatim yang masih bodoh, yang masih tak matang, yang masih tak erti menggunakan harta mereka. Pada Allah jadikan kamu bertanggungjawab untuk menjaga harta itu.
Kita tahu dah budak ni tak cerdik, tak matang lagi. Suruh dia belanja ikut suka. Jangan. Tuan kata jagalah harta dia baik-baik. Kalau budak tu masih tak balik lagi, tak reti lagi, tanggungjawab kamu menjaga harta itu dengan sebaik-baiknya. Tunaikan kewajipan itu. Jangan beri kalau budak tu bodoh lagi, tak balik lagi, tak reti lagi. Jangan bogoh. Ikut nok. Tak boleh. Jaga betul-betul harta itu. Warzuquhum, beri makan pada mereka. Piha padanya. Waksuhum, beri pakai pada mereka dengan harta itu. Beri pakai. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, bercakap dengan anak yatim itu dengan cakap-cakap yang baik. Cakap yang baik, ajar dia, didik dia, jangan zalimi dia dengan cakap-cakap yang baik. Jaga betul-betul, bukan saja jaga harta dia, termasuklah jaga akhlak dia, pendidikan dia, adab-adab dia. Jaga betul-betul anak yatim ini. Pelihara betul-betul. Sehingga disebut dalam hadis Nabi kahwin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ni ada anak-anak yatim. Suami dia mati syahid. Masa nak makan, Nabi kata, "Ya ghulam, kul bi yaminik. Idza akalta fasammillah, fakul bi yaminik wa khudh mimma yalik, fa innal barakata tanzilu minal wasat." Wahai budak, bila nak makan, kata bismillah dulu. Makan dengan tangan kanan. Ambil makan hak dekat sekali denganmu. Kerana berkat turun dari tengah. Nabi ajar, siapa ajar makan, siapa begitu sekali. Bukan saja jaga harta dia, jaga adab. Wabtadul yatama hatta idza balagun nikah. Dan uji anak yatim itu sehingga dia balik dewasa, layak berkahwin. Uji dia, kematangan akal dia secara mana, cerdik dia secara mana. Kena uji. Dia belanja betul tak duit kalau beri ke dia? Dia bawa ke tidak? Dia beli benda-benda baik ke tidak? Ke dia buat kerja sia-sia, ikut dang? Jangan. Uji dia, cuba dia. Bagaimana dia belanjakan harta itu? Sehingga dia dewasa. Fa in anastum minhum rusdan farfa'u ilahim amwalahum. Kalau kamu dapati dia ni cerdik, bijak, pandai, kalau beri duit pun dia pandai belanja. Dia cerdik. Farfa'u ilahim amwalahum. Beri kepada mereka akan harta mereka. Beri untuk dia belanja daripada harta dia, daripada duit dia. Yang kamu simpan, yang kamu jaga itu, wala ta'kulu israfan wa bidaran an yakbaru. Jangan kamu ambil peluang makan harta dia dengan melampaui batas. Ataupun wabidaran, ikut suka ambil peluang. Matang-matang harta anak yatim itu banyak. Harta kita ada dah, gomoh anak yatim. Nak jaga harta kita, tidak boleh. Tuhan Maha mengetahui. Tuhan tahu segala-galanya. Jangan ambil peluang, tak boleh. Sehingga anak yatim itu besar. Anak yatim itu besar. Balik, molek. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Sesiapa yang dia tu kaya, hendaklah menjaga diri dia. Belanjalah dengan harta dia, jangan belanja duit anak yatim. Kalau dia kaya, tak perlu ambil duit anak yatim tu. Belanjalah duit dia. Duit dia sendiri, jangan ambil harta anak yatim. Kalau kita ada duit, kita dah kaya, kita hidup dalam keadaan molek, kemampuan, jangan ambil peluang ambil harta anak yatim. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Sesiapa yang fakir, dia jaga anak yatim, dia sendiri tak ada harta, miskin. Fakir, tak ada miskin. Falyakul bil ma'ruf, tak jadi salah ambil harta anak yatim untuk biaya diri dia sendiri sebagai upah untuk jaga anak yatim. Ambil dengan cara yang sepatutnya, dengan cara yang munasabah. Jangan ambil peluang melebihi qada yang patut untuk kita ambil, sekadar keperluan kemiskinan kita untuk nak jaga anak yatim.
tak jadi salah. Ini kerana ada kalangan sahabat-sahabat Nabi yang jaga anak yatim, yang miskin, mengadu pada Nabi bila turun ayat sangat keras, dosa makan harta anak yatim mengadu. Allah Ta'ala turunkan ayat, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Sesiapa yang fakir, yang miskin, yang susah, fakir ni pendapatan dia tak cukup, itu fakir. Orang miskin ni sedang-sedang molek je. Orang tu orang miskin. Fakir ni tak cukup. Falyakul ma'ruf, maka makanlah daripada harta anak yatim tu dengan cara yang sepatutnya, dengan cara yang baik. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim, maka apabila kamu serahkan harta kepada mereka, bila mereka sudah balik, sudah sampai umur kematangan, Tuhan kata serah harta tu pada anak yatim tu, fa ashhidu alaihim, adakan saksi. Kena ada saksi, kena ada saksi, latih saksi. Yang molek buat surat mana, ada saksi. Zaman sekarang ni sain, zaman dulu tak pernah sain, orang percaya. Zaman ni buat surat, tak jadi salah, pakai surat lawyer ke apa ke, itu termasuk dalam siasat syariah. Kita dah serah harta ni dan ada saksi. Nanti anak yatim tu mengelak pula, kata kita tak serah, boleh sakit lah. Ini Tuhan dah kata begitu. Jadi adakan saksi, serah. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah menjadi penghitung atas apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu buat itu Allah Ta'ala jadi penghitung. Allah Ta'ala beri pahala yang sangat besar kerana kamu jaga anak yatim. Wallahu a'lam.